A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera. Yang berusaha, para pentadbir, guru dan pelajar sekalian. Bersyukur kita kehadrat Ilahi kerana dengan limpah kurnia serta perkenannya dapat kita bersama-sama secara maya maupun berada di dalam kawasan sekolah di pagi Jumaat yang mulia lagi berkat ini. Dan di kesempatan ini saya ingin menyampaikan tazkirah sempena Maulidur Rasul yang bertajuk meneladani utusan mulia memperkayakan selawat. Sidang pendengar yang dikasihi Allah, saban tahun kita menyambut sambutan Maulidur Rasul bagi memperingati kelahiran baginda Nabi SAW, merupakan nikmat nilai bagi umat akhir zaman. Menelusuri sejarah, sambutan sebegini merupakan cetusan idea daripada Al-Malik Muzaffaruddin ketika bertemu para ulama ketika zamannya bagi memperingati junjungan besar yang mulia. Ajaran dan panduan yang dibawa oleh Rasulullah SAW inilah yang sebenarnya sebagai panduan kepada keselamatan hidup manusia di dunia ini. Perkara ini ditegaskan oleh Nabi Muhammad SAW dalam sebuah hadis, "Taraktu fikum amraini lam tadillu ma in tamassaktum bihima, kitaballah wa sunnati." Maksudnya, aku tinggalkan kepada kamu dua perkara dan kamu tidak akan sesat selagi mana kamu berpegang teguh dengannya, iaitu kitab Allah yakni Al-Quran dan sunnah nabinya yakni sunnah Nabi Muhammad SAW. Melalui hadis ini Rasulullah SAW mengkhabarkan kepada kita bekalan yang sangat berguna terhadap segala permasalahan dan cabaran yang sedang kita hadapi dan tempuhi pada masa ini. Jika kita hayati kebanyakan kerosakan yang berlaku dalam kehidupan masyarakat pada masa ini berpunca apabila manusia meninggalkan segala perintah Allah SWT dan ajaran daripada Rasulullah SAW. Hadirin hadirat sekalian, malah gaya hidup kita sama ada dalam urusan ibadat, muamalat, munakahat dan sebagainya menggambarkan keterampilan akhlak yang ditonjolkan oleh baginda SAW. Hal ini sekaligus membuktikan kecintaan mendalam terhadap baginda. Oleh itu, cinta kepada Rasulullah SAW hendaklah disemai dan dibajai dengan cinta kepada sunnah atau risalah yang ditinggalkan oleh Nabi SAW, bukan sekadar cinta kepada jasad dan keturunan baginda. Hal ini kerana cinta kepada Nabi SAW merupakan cabang kepada cinta kepada Allah SWT. Firman Allah SWT dalam surah Ali Imran ayat 31 yang bermaksud, "Katakanlah wahai Muhammad, jika benar kamu mengasihi Allah, maka ikutilah daku. Nescaya Allah mengasihi kamu serta mengampunkan dosa-dosa kamu. Dan ingatlah, Allah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani." Kini saya ingin menyentuh mengenai kehebatan amalan berselawat. Seperti yang kita tahu, selawat dari segi bahasa bermakna doa, rahmat daripada Allah SWT dan memberi keberkatan. Manakala dari segi syaratnya pula adalah mengakui kerasulan Nabi, memohon kepada Allah SWT memberi keutamaan, kemuliaan dan mengakui serta mengikuti kebenaran ajaran baginda SAW. Amalan berselawat ini amat dituntut dalam kehidupan kita seharian. Allah SWT dan para malaikat turut berselawat ke atas Nabi Muhammad SAW. Di mana pula kita sebagai umat baginda, lebih-lebih lagi sewajarnya patut berselawat kepada baginda. Sesungguhnya berselawat bukan satu amalan yang merugikan, malah ia membawa 1000 kebaikan dan kelebihan kepada yang sering mengungkapkan selawat.
Apa dia di antara kelebihan dan kehebatan selawat itu? Yang pertama, sekali berselawat 10 kali pahala. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, orang yang berselawat ke atas aku sekali, Allah berselawat ke atasnya 10 kali. Hadis riwayat Imam Muslim. Hanya sekali kita berselawat, Allah akan berselawat kepada kita sebanyak 10 kali. Makna Allah SWT berselawat kepada kita adalah Allah SWT memberi rahmat kepada kita yang berselawat kepada Nabi Muhammad SAW. Sesungguhnya rahmat Allah yang amat diharapkan dalam kehidupan ini tidak dapat melawan nilai dunia dan isinya. Yang kedua, diampunkan dosa dan diangkat darjatnya. Daripada Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, Nabi SAW bersabda, sesiapa yang berselawat ke atasku sekali selawat, Allah akan berselawat, yakni memberi rahmat atasnya 10 selawat, yakni rahmat. Dihapuskan 10 kesalahan, iaitu dosa daripadanya, dan diangkatkan 10 darjat untuknya. Riwayat An-Nasai. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, kita hamba yang tidak terlepas dari melakukan dosa. Allah memberi peluang kepada kita dengan menghapuskan dosa kecil melalui amalan berselawat kepada Nabi SAW. Sekali disebut 10 dosa Allah ampunkan. Bukan itu sahaja. Allah mengangkat darjat hamba-Nya yang sering berselawat kepada Nabi SAW. Sungguh terbuktilah amalan berselawat banyak kebaikannya. Yang ketiga, mendapat syafaat di hari kiamat. Daripada Sayyidina Abu Ad-Darda radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda yang bermaksud, sesiapa yang berselawat ke atasku pada waktu pagi sebanyak 10 kali dan pada waktu petang sebanyak 10 kali, dia akan mendapat syafaatku pada hari kiamat. Riwayat At-Tabrani. Syafaat Nabi SAW antara pertolongan penting paling besar ketika manusia sedang terkapai-kapai inginkan bantuan di padang mahsyar nanti, ketika insan lain tidak mampu membantu kita. Tidak kira ibu, ayah, kakak, adik, abang, sebaik dan serapat mana orang lain dengan kita di atas muka bumi, belum pasti dapat menolong kita di hari akhirat nanti. Yang keempat, berselawat membawa jalan ke syurga. Kita sebagai umat akhir zaman dan umat Nabi Muhammad SAW sangatlah beruntung kerana dikurniakan dengan amalan selawat. Amalannya mudah dan tidak sampai beberapa saat sahaja. Dalam seminit dapat berselawat dalam berpuluh-puluh kali. Ganjarannya pula sangat berganda. Subhanallah, kasih Allah kepada hamba-Nya. Jangan disia-siakan sahaja waktu tanpa berselawat. Jangan rugikan saat keseorangan tanpa ada alunan selawat. Antara jalan ke syurga adalah dengan memperbanyakkan berselawat kepada Nabi SAW. Jangan jadi bakhil seperti yang disebut di dalam hadis daripada Abi bin Abu Talib radhiyallahu anhu. Nabi SAW bersabda, orang yang bakhil ialah orang yang mendengarkan namaku disebut tetapi tidak berselawat ke atasku. Hadis riwayat At-Tirmizi. Man shalla alayya marratan wahidatan sallallahu alaihi biha ashwa. Barang siapa berselawat ke atasku sekali, maka Allah berselawat ke atasnya 10 kali. Sesungguhnya terdapat lebih lagi kebaikan, manfaat, syafaat yang boleh kita terima jika kita selalu berselawat yang tidak dapat disentuh satu persatu. Apapun, amalkanlah selawat walaupun di mana kita berada dan bila-bila masa, serta sentiasalah menyebutnya. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sekian, terima kasih.